Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab As-Simarul Ladidah. Malam ini di muka surat 6 baris yang ke-5 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan yang ketiga membasuh dua tangan serta dengan dua siku, dan wajib membasuh bulu yang di atas keduanya kedua tangan, zahir dan batin, dan jika banyak dan panjang sekalipun, dan membasuh daging yang tumbuh pada keduanya tangan, dan jika panjang sekalipun, dan yang keempat menyapu satu juzuk daripada kulit kepala. Baik, kita sambung lagi tentang rukun-rukun wudu. Wudu maksudnya ibadah yang dimulakan dengan basuh muka sampai kepada basuh kaki berserta dengan niat. Itu wudu. Rukun wudu ada 6, 2 dalilnya hadis sandarannya, 4 daripada Quran. Yang dalilnya hadis ialah niat dan tertib. Yang dalil daripada Al-Quran, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Jadi Quran dan hadis, itu maksudnya. Jadi yang paling tinggi sekali dalil kita dalam beragama ialah Quran dan hadis. Nampak? Kemudian daripada itu ialah ijma' dan qiyas. Lepas tu kita lalu tengok di masjid, di surau, di tepek poster. Hukum Islam itu Quran, hadis, ijma', qiyas. Jadi yang paling tinggi ialah Al-Quran dan hadis. Nampak? Lepas tu baru ulama. Ini yang dikatakan ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, mewajib taat pada Allah dan Rasul mutlak, dan kepada ulul amri di kalangan kamu. Siapa ulul amri? Ulul amri ni kalau kita tengok kitab-kitab tafsir besar-besar, ada 2. Yang pertama ulama, yang kedua umara. Nampak? Yang pertama ulama. Ulul amri itu maknanya orang yang menguruskan kamu. Kita ni diuruskan oleh ulama dan pemerintah. Maknanya pemimpin dan ulama. Sebab tu kata ulama-ulama tafsir sampai pada ulul amri minkum itu, dia kata humul ulama. Dan ada yang mengatakan ahlul ilmi, ada mengatakan ahlul fikhi. Maknanya secara umumnya ialah ulama dan pemerintah, iaitu umarah. Tapi minkum, daripada kalangan kamu. Jadi sempurnalah apabila Al-Quran dan hadis itu menjadi kuasa mutlak atau dalil yang paling tinggi, dan kita nak dapat faham Quran dan hadis itu dengan diterangkan oleh alim ulama, itu baru sempurna. Bukan kita sendiri yang cari kepahaman Al-Quran dan hadis, kerana kita tak faham. Kita tengok orang ngai, kita tengok orang ngai. Kita anda ikat orang terai. Dah. Faham lagi? Ikat orang terai dah anda dah. Waktu takkan nak tafsir Quran sendiri. Jadi kalau kita orang tengok orang buh orang terai ikat di teletasi, kita ikat atas. Lepas puk cabut terai. Ataupun kita ikat anda dah tapi upang tak betul. Kita berengai di laut pun cacing. Kita erik upang cacing ni. So gitu cacing. Gali bawah belakang sejik ni.
Upang tu daripada muka Kuala sampai Pulau Tenggung. Pusing ikut Vietnam, saya kau harap tak akan. Kata bapa dah akan upang bapak cacing. Kata mungai dia orang ngaji. Gigi hok minum ketung tak tahu apa cacing mu. Faham lagi? Maknanya berhajat kepada pengetahuan. Kita nak faham Quran dan hadis tu perlukan orang yang pandai. Orang pandai tu dipanggil ulama. Ulama dah ajar kita gaus ming. Bukan kerja dia. Ulama dah ajar kita baiki apa benda ni elektrik, bukan tugas dia. Kau andamu ulama dah ajar kita cara nak pasang mozaik. Ulama dah ajar kita cara nak seming kaki pun, bukan kerja dia. Dia bahagian agama. Jadi bahagian agama kita rasa dia lebih tahu, kita ikut dia. Bahagian nak seming kaki kita rasa doktor lebih pandai, kita serah kaki kita ke doktor. Bahagian mana elektrik kita rasa casman orang bahagian elektrik lebih pandai, kita panggil dia buat kerja rumah. Dua daripada hadis, iaitu niat, innamal a'malu binniyat, itu hadis. Dan satu lagi tertib. Tertib itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, ibda bima bada Allahu bih, mulakan dengan mana yang Allah sebut dulu. Allah sebut mana dulu dalam Quran? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila solah faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, kalau kamu berhadas bangun nak solat, basuhlah muka kamu. Muka dulu Tuhan sebut. Lepas muka, wa aydiyakum ilal marafiq. Lepas muka, tangan. Lepas tangan, wamsahu bi ru'usihum. Kepala pula. Lepas kepala, wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi ada hak mana dulu, mana kediam. Itu panggil tertib. Jadi kita pakai agama masa ambil wuduk, kaki dulu, lepas tu baru basuh muka, tidak sah. Kenapa? Kerana Nabi sebut dalam hadis, ibda bima bada Allahu bih, mula buat hak mana Allah sebut dulu dalam Al-Quran. Baik, dia kata. Dan yang ketiga, membasuh dua tangan. Yang pertama niat, kedua basuh muka, yang ketiga membasuh dua tangan serta dengan dua siku. Kenapa dua tangan? Wa aydiakum ilal marafiq. Nampak? Dan basuhlah dua tangan kamu ilal marafiq, sehingga kepada dua siku pun kamu basuh juga. Itu maksudnya. Bukan sampai kat siku berhenti, sampai kat siku basuh lagi, sampai habis siku baru selesai. Kerana ila di situ dengan makna maaf. Sampai ke siku maknanya serta sama basuh dengan siku-siku. Tu kita tak perlu lah nak ambil, nak kupas kataan ulama tafsir pula. Ni kita ngaji pada ain, reka-reka. Kalau perbahasan kitab-kitab besar panjang, orang dak puas hati kata kitab Simarul Azizah ni dak dalil Ustaz. Dah ngaji kitab majmuk. Faham tak lagi? Ada jual kedai seguni. Dia bab wuduk je 400 muka. Cuma orang hadis, orang dalil, orang pandangan ulama zaman sahabat, khilaf itu, khilaf sini. Takut pening kepalamu. Nampak tak? Ngaji ni mudah. Kita orang awam ini dalil je, perkataan guru kita tu dalil dah. Kita lebih daripada martabat orang awam lagi, kita mengaji dalil pula. Ngaji hadis pula, ngaji ayat Quran pula. Ni dengar dulu nak mudah faham. Kalau satu tangan, kalau satu tangan, satu je lah. Dan pergi basuh tangan orang pula, sebelah lagi jadi dua. Nampak? Jadi dia kata wajib basuh kedua belah tanganmu. Kalau ada dua belah. Dan kalau ada sebelah, sebelah lagi kena potong. Contohnya, Malaysia sudah laksanakan hukum hudud. Masa tu katakan kerajaan sudah kembali ke pangkal jalan. Balik kepada agama Islam yang syumul, yang betul. Dia pun laksanakan hudud. Ini dok lagi. Ini kita ni negara umat Islam, tapi tidak melaksanakan Islam dengan syumul. Okey? Katakanlah Malaysia melaksanakan hukum Islam. Hukum Islam ni kalau orang curi, yang cukup barang curi tu mahal, benda hukum dia. Potong tangan. Kalau murah nak potong. Jangan kata bahan telur ayam potong kau. Kerana hukum Islam itu adil. Curi murah tak kena potong, kena takzir. Takzir ni bukan hudud. Yang hudud potong tangan tu hudud. Asyariku wasyariqatu faqtamu aydiyahuma.
Nak pencuri laki-laki perempuan yang cukup syarat. Bukan asal curi potong. Yang cukup syarat. Dia ada banyak syarat, 4 syarat. Cukup 4 syarat ni baru boleh hukum potong. Okey? Antara syaratnya barang tu mahal. Barang murah nak potong. Mudah nak cakap. Kalau dari istilah fiqh cukup nisab. Kalau istilah orang awam mudah faham, barang murah nak potong, barang harga mahal potong. Curi tokak rezek tak potong. Curi rezek potong. Faham lagi? Jadi bila potong, tapi tengok Islam tak. Dia tak kira mu siapa-siapa pun potong. Orang Yahudi, yang Allah laknat ni, Yahudi tak? Kita duk kata Israel jahat. Yahudi kan? Yahudi laknatullah. Yahudi ni bila nak wafat, Nabi Musa wafat dah. Dia ejah. Dia ejah ke mana? Kalau orang besar-besar, orang rakyat awam ni curi, dia laksana hukum hudud. Kalau orang besar, dia bebas. Itu Bani Israel, Allah laknat. Macam kita lah ni. Kalau orang kampung curi biti sejik 15 riyal, 3 bulan je. Nampak? Betul tak? Pasal apa dia kena J? Pasal dia ada satu kes. Dia curi 47 kali. Faham? Faham? Nampak? Dia betul tak? Itu Bani Israel yang dilaknat oleh Allah. Sebut dalam kitab-kitab tafsir, datang daripada riwayat-riwayat daripada sahabat-sahabat, daripada tabi'in, sebut dalam kitab tafsir, dalam kitab Ibn Katsir ada sebut, dalam kitab Qurtubi ada sebut. Bani Israel Yahudi ni bila Nabi Musa wafat dah, dia buat orang besar bebas. Orang rakyat je kena hukum hudud. Kena hukum penjara dan sebagainya. Ini berlaku pula zaman kita ni 2023. Betul tak? Ni Bani Israel moden. Nampak? Bani Israel ni makan pasta. Ni makan tepung buku. Kenapa? Kerana orang-orang yang besar dibebaskan dari hukuman, rakyat jelata marhain dikenakan hukuman. Nampak? Oleh kerana itu ini adalah satu kebatilan. Wajib semua orang yang beriman berjuang meruntuhkan kebatilan. Jadi kenalah potong tangan. Insya-Allah di tangan sebelah tinggal. Dia potong tangan. Hukum hudud pencuri. Dia pun ambil wudu. Kena masuk sebelah ke dua belah tangan? Tangan ni kena potong sebelah. Belah mana potong dulu? Tangan kanan. Kanan potong dulu. Curi sekali lagi kaki kiri. Curi sekali lagi tangan kiri. Curi sekali lagi kaki kanan. Curi sekali lagi dah benar dah lah. Dah semsor dah. Jadi awang timur. Tangan tak ada, kaki tak ada. Curi lagi. Yang curi dengan mulut. Wakil kekoh gitu buat lagi. Lagi. Jadi ada kata kalau kata curi lagi, tangan potong dah, kaki potong dah, potong kepala. Pelawak budak yang gurau dah. Biasanya dah dah sebelah tangan tu insah dah. Faham lagi? Kerana apa? Kerana hukum itu daripada Allah. Bila hukum daripada Allah, mabruk, berkat. Hakim berkat, peguam bela pun berkat, mahkamah pun berkat. Bila kita membelakangkan hukum Allah, habis daripada atas ke bawah jadi suai habis. Tak. Kerana apa? Kerana tidak melaksanakan apa yang Allah perintah. Baik. Oleh kerana potong tangan, maka wajib dah ambil wuduk belah kanan dia. Dia jawab. Dia ni kena potong tangan, curi, lepas tu nak ambil wuduk. Sebutlah kitab wajib basuh kedua belah tangan. Dah tangan dia kena potong dah hukum wuduk. Wajib basuh dah tangan kanan dia. Wajib. Nak kabos lagi sebab potong kat mana? Pergelangan tangan. Ni jumhur ulama. Sini. Selagi ada dalam Quran kata wa aidiyakum ilal marafiq. Wajib basuh dua tanganmu ni daripada ujung sampai ke siku. Nampak? Jadi bila kerat kat ni ada tak lagi ni? Ada lagi anggota wajib. Wajib basuh. Yang tak wajib basuh, yang khilaf ulama, tak ada dah anggota wajib. Contohnya kat ni. Salah potong. Masa nak potong tengok tang lain. Kalau jadi putus barang ni. Jadi ada tak siku? Tak ada dah.
tak wajib basuh. Setengah ulama kata sunat basuh saja. Faham? Tidak wajib dah kerana hilang anggota bahagian juzuk yang wajib dibasuh. Okey? Jadi orang yang kecil manis, dia potong potong jari 5 potong gitu. Ada lagi sebab Allah kata wa arjulakum ilal ka'bain. Basuh kaki sampai lebih buku lali. Lagi ada anggota yang daripada si ujung kaki sampai buku lali wajib basuh. Ada buku lali saja. Contoh wajib basuh kerana buku lali disebut dalam Quran. Potong kat peti pasal parok kecil manis dia. Sampai kat peti tak wajib basuh masa balah kaki yang kepotong tadi. Kerana anggota yang disuruh oleh Allah basuh sudah tidak ada. Sunat saja basuh. Dia faham tu? Kaki tangan pelesu. Tangan pelesu pula. Wajib basuh ke tak? Panjang perbahasan ulama. Tangan pelesu yang dicabut, kita pendapat yang lebih kuat tidak wajib dibasuh. Sunat kita basuh, nak keluar pada khilaf ulama yang mewajibkan. Tapi tangan pelesu yang ditampal pada tangan yang masih ada dihukumkan tangan. Contoh tangan dia ada masalahnya sini saja pelesu sikit. Bang, dibubuh sini besi sekeping, maka besi itu dikira tangan dia lah. Ni pokok mewajibkan basuh juga. Dan wajib yang membasuh bulu yang atas keduanya tangan, zahir dan batin. Apa zahir dan batin? Bulu tangan kita ni, bulu lengan, kalau lebat wajib basuh. Bulu tu daripada hujung sampai ke pangkal. Itu makna zahir dan batin. Zahir belah atas, batin sebelah bawah. Nampak? Itu zahir dan batin. Maknanya kena basuh. Wajib tak kita basuh dengan tangan? Sunat basuh dengan tangan. Kalau kita tak basuh dengan tangan, kita sembuh dengan air rata dah, sah wuduk. Itu dari segi fiqh. Dari segi sunnahnya, Nabi basuh. Nampak? Nabi basuh. Nabi guna tangan dia, Nabi basuh. Nampak? Jadi kita ikut perbuatan Nabi, walaupun sunat kata fuqaha, itu yang lebih berkat. Apa yang Nabi buat, kita buat. Apa yang kita tersalah, kerana hadis tak sampai kepada kita, dimaafkan. Hak jelas nampak Nabi buat, hak benda lagi tu, kita buat. Biar sama etek. Macam semayang lah. Dalam kitab-kitab hadis Nabi bila rokok, dia pegang lutut. Pegang lutut, kita pegang peti. Mana? Waktu kata ulama makruh. Apa yang sampai kepada kita jelas, mudah kita ikut. Nabi memegang pelutut dengan dua tapak tangannya. Apa kita buat lain? Dia pegang lutut je. Adapun yang tak sampai hadis kepada kita, kemungkinan kita buat betul. Kemungkinan kita buat tak sama dengan Nabi, dimaaf. Kerana nah tak ada. Ni ada nah terang dah, pegang lutut. Ramai orang pegang keting. Tangan dia macam ni, macam siamang panjang ni. Nampak? Pegang peha ni, rokok pegang peha. Dari segi fiqh sah, tapi sunnah kita tertinggal. Fiqh sah lah kalau kita rokok. Tapi sunnah Nabi sunat. Dalam kitab-kitab fiqh. Dan sunat rokok memegang dua lutut dengan tapak tangan ni. Dan jika banyak dan panjang sekalipun banyak lebat bulu lengan, wajib basuh. Semua wajib kena. Sama macam bulu muka, misal bulu kening, bulu mata. Dan panjang sekalipun, panjang bulu lengan dia sampai duyung so. Dia dengan mayang pula ketang, gerek bau duyung so. Kalau ada, tak ada, sudah. Kalau begitu, wajib basuh. Tapi tak ada lah panjang gitu. Dia kata dan panjang sekalipun, wajib basuh. Dan membasuh daging yang tumbuh pada keduanya tangan. Contohnya ada daging yang lebih. Ketuak ke, daging lebih ke. Ada apa-apa masalah. Tapi tubuh dia lah. Wajib basuh. Yang dia pakai tak wajib basuh. Contoh yang dia pakai benda pada tangan. Cincin. Cincin wajib tak basuh? Bukan dia. Lagi dia pakai gelang perempuan, tak wajib basuh gelang tu. Bukan anggota badan dia. Lagi jam. Jam bukan dia. Bukan tangan dia.
Nah, cuma dalam bab pakai cincin, kalau kita dak gerakkan cincin, dak kena air, wajib gerakkan cincin. Kalau tak gerak, tak kena air, kita tak gerak juga, dak sah. Tetapi jika kalau kita dak gerakkan cincin pun air kena dah, sebab cincin kita tidak ketat, sunat gerakkan. Nampak lagi? Nak pakai cicing, orang tanya cicing ada tulis macam Nabi Muhammad Rasulullah. Ni nak tu cicing Nabi. Kita pun buat atas Muhammad Rasulullah. Apa hukumnya? Ulama kata harus. Cuma nak jaga. Ramai kita tak jaga. Nabi jaga. Nabi masuk dalam tandas dalam Sahih Bukhari, Nabi Nabi buka. Tak buat masuk. Pasal apa? Ada tulis Muhammad Rasulullah. Adalah Allah situ. Jadi nak pakai piyah ada tulis Bismillah. Baju ada tulis surah Al-Ikhlas. Ada ulama membolehkan. Tapi nak jaga tu. Mudah dia masuk dalam washing machine dengan telur dalam ada air kecil. Bajumu tadi mutan najis. Padahal baju pun bersih ada ayat Quran. Ada deh. Ada ulama kata haram. Jadi susah-susah tak sah. Tulis kata hak dunia boleh. Madani. Itu dah apa tu. Itu tak ada masalah tu. Ayat Quran, faham? Bukan ulama kata haram pakai baju ayat Quran. Boleh pakai tapi wajib jaga. Faham? Tu stiker-stiker nak tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bismillah tu di belakang kereta tu, kalau ada tahi burung kata ulama, mudah pergi buang, dosa. Jatuh tahi burung kita tak berdosa pasal bukan kita sengaja. Tapi kita tengok ada tahi burung kita pergi kerja, tak buang, dosa. Kerana apa? Memuliakan ayat Quran itu wajib. Nampak? Dan jika panjang sekalipun benda yang tumbuh di atas tangan kita. Dan yang keempat, jadi jangan ada sesuatu pada tangan kita. Kalau kita pakai gelang, pakai cincin yang ketat, kita tak boleh nak buka, sampai basuh tu kita buat gerak-gerak gitu. Bila kita gerak gini, bagian yang terkena tak kena cincin tadi, tak kena air tadi dapat kena air. Lepas tu tolak balik gitu. Faham-faham lah nak suruh kena air atas badan. Ni celah-celah kuku ni genyih gini. Ada orang gitu belang-belang buat. Berasa empat besar agak gori pun malang. Kena boleh dah kata pun sini. Genyih gini. Tapi lain ni kita kemudahan. Pasal apa? Air tu kuat. Bila air tu kuat mudah. Mudah. Macam kita mandi wajib lah. Kalau air kering, halus, lambat. Ni molek dah kata. Tapi kalau macam shower hot hotel, bau kali tu baik. Tu dah semini. Pakai tadah gitu kata tu. Baik, kita tak gonyong tangan, kita pakai celup macam kolah. Hukumnya sah. Janji rata air sekalian bahagian yang zahir pada anggota yang wajib. Cuma bila kita guna tangan kita gosok, hukumnya adalah sunat. Dan ingat, sunat kita buat belah kanan dulu. Mana pada yang tak boleh buat sekaligus. Kalau yang boleh buat sekaligus, tak sunat kanan dulu. Contoh muka, boleh tak kita basuh sekaligus? Muka kita ni ada kanan, ada kiri. Boleh tak kita cedok basuh sekaligus kini? Boleh tak? Maka tak sunat basuh muka kanan dulu. Takut basuh kanan dulu. Lagi kena faham pula. Tangan boleh nak basuh sekaligus. Payah tak? Maka sunat basuh tangan kanan dulu. Okey? Habis basuh tangan kanan, basuh tangan kiri. Itu maksudnya. Okey, sapu kepala. Boleh tak buat sekaligus? Boleh tak? Buat air seruh sekaligus. Jadi dah sunat basuh oleh kanan dulu. Begitulah benda-benda lain. Pakai selipar. Boleh tak kita melompat masuklah selipar dulu? Payah. Kena masuk sebelah kaki dulu. Bila kena buat sebelah kaki dululah, datang sunat kanan dahulu. Faham? Tapi yang boleh buat sekaligus, tak sunat kanan dulu. Contoh boleh buat sekaligus, lain pada wuduk dia. Kah luar tak boleh buat 12 sekaligus. Kena sebelah dulu. Sebelah nak diri. Masuk ke kanan dulu. Kenapa? Pakai piyah. Piyah boleh ubuh sekaligus. Boleh jadi tak ubuh. Jangan ubuh kanan tu. Tak dia pakai helmet. Dia masuk gini.
Lepas. Apa itu? Sunnah. Kalau kira, dia reka diri. Tak? Kan? Benda yang boleh buat sekaligus, tak sunat kanan dulu. Benda yang boleh buat kanan atau kiri, kena buat saja. Makan. Kanan dulu. Nak? Okey. Benda yang sunat kanan, ia bahan kiri dulu. Hukumnya sah. Sengaja makruh. Okey? Apa makruh? Mukhalifus sunnah, menyalahi sunnah. Nah, sunnah kanan dulu. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun. Nampak? Fi amri kulli. Nabi ni suka belah kanan dulu pada kebanyakan daripada pekerjaan dia. Nak kita sengaja biar tahu dah Nabi kanan, aku nak buat kiri kau. Makruh. Dan yang keempat, menyapu satu juzuk daripada kulit kepala atau daripada rambut yang tumbuh padanya pada kulit kepala. Dan jikalau satu rambut kepala sekalipun dengan syarat bahawa tiada menyapu, ia orang atas yang panjang yang keluar daripada hak kepala. Mana pula? Baik. Kemudian Allah kata, wamsahu biru'usikum, dan sapulah dengan kepala-kepala kamu. Kat mana kepala? Nampak? Dari segi percakapan umum kita faham dah. Dari segi fiqh. Kepala ni bermula daripada tempat tumbuh anak rambut. Ni start kepala. Mana ke bawah muka ni anak rambut ni, anak rambut ni. Mula ujung rambut ni. Atas kepala. Bermakna sini pala, sini pala, sini pala, sini pala, sini pala. Maknanya kalau kita ambil wuduk sekali, kita ambil air, bubuh kat kepala ujung ni. Hukumnya sah dah. Kerana sudah kepala. Orang yang rambut dia start lambat, sini juga kepala. Bukan sini kepala. Faham? Ada orang dia lewat start. Faham? Tempat terbih dia lambat. Belakang tu. Kalau dia belikan dia sikat rambut, dia repih. Pasal sikit guna. Lagi nampak. Orang gitu tak pakai hukum kepala dia. Kalau tidak, di sini muka lagi lah. Lagi. Nampak tak? Dia kira pakai orang ramai. Dia start orang ramai. Mana kalau kira 4 inci daripada terang kening, dimulakan kepala 3 inci, maka kepala dia tadi 3 inci juga. Dia kira mulalah kepala ni. Mana orang kepala botak tadi rambut belakang, dia ambil air, dia buat atas ni. Walaupun tak ada selah rambut. Rambut dia start lewat. Sini dikira sah dah. Kerana dia orang jarang tak dikira, hukum tak dikira dia. An-nadiru la yuhakamu bi. Benda yang ganjil, yang jarang berlaku, tidak dihukumkan dengannya. Hukum ikut orang lain. Macam buku lali lah. Waktu buku lali dia tinggi, cila kakang buku lali. Lagi. Kalau contoh, boleh kira buku lali dia celah kakang ni. Jadi wajib dah basuh benda. Kena kira kaki orang lain. Kaki orang lain 4 inci daripada tumi, 4 inci dia kira sudah memadai. Kira ni pelik-pelik dia ni. Jadi kita basuh kulit kepala saja sah, basuh rambut saja sah, basuh rambut kena kulit kepala pun sah. Tu hak fardu. Jadi kalau kita tak kena kulit kepala air, rambut saja. Rambut tubik kut celah piyah. Katakan rambut dia kerah, tubik kut celah piyah ni. Masa basuh kepala, dia ambil air, dia basuh atas rambut. Sah. Asal kena rambut. Walau sehelai rambut tadi. Sudah memadai. Nampak? Kerana bukan kulit syarat, bukan kepala rambut syarat. Kerana Tuhan sebut wamsahu biru'usikum, ra'sun, kepala. Apa yang ada di kepala? Kulit ni dan rambut yang tumbuh di atasnya. Jadi mu kena ambil air bubuh atas kulit kepala, mu ambil air bubuh atas rambut, orang panggil ru'us kepala juga. Cuma Nabi tunjuk yang terbaik. Rambut pun basah, kulit kepala pun kena air. Jadi kalau kita tidak ada masalah, basuh sutir kepala. Nabi dulu ajar tu lah. Mak Pekah sebut basuh sutir kepala tu. Tu terbaik. Tapi Nabi tunjuk juga contoh. Nak basuh sedikit, sekadar
1/4 kepala, iaitu setapak tangan. Maksudnya dekat ubun-ubun. Nabi pernah sapu air di ubun-ubun. Sapu air di ubun-ubun. Padahal pada hadis yang lain Nabi basuh suti kepala. Ni nak tunjukkan afdal. Ni sekurang-kurang afdal. Di segi fiqh sah saja seorak rambut. Atau sini tak ada rambut, dia pun tepi ni ambil air buah atas belakang telinga. Sah dak walaupun sekali. Tapi menyalahi sunnah. Sunnah itu 3 kali dan air biar kena rambut dan kena kulit kepala. Dia pakai rambut pelesu. Pakai rambut pelesu. Dia pun ambil air buah atas rambut pelesu. Kena atas rambut pelesu, kena atas getah dia. Rambut dia betul, kepala dia tak kena, tidak sah. Kerana rambut itu bukan dia, palsu. Nampak? Barang palsu tidak sah. Pakai harus pada syarak. Kalau cukup syarat dia. Dia benda-benda palsu pada badan ni walaupun palsu, ada kalanya boleh. Nampak? Contoh, tu imam pakai kaki palsu. Palsu benda makna? Tiruan bukan makna bohong. Bukan makna tu imam bapak pembohong. Apa? Kalau pakai tu imam kaki pun nak tipu orang. Apa? Kaki kayu. Palsu tu bukan makna jahat. Palsu hanya bukan yang al-ori. Okey? Ada palsu yang dilarang syarak, buat duit palsu. Tuduhan palsu, saksi palsu, janji palsu, itu haram. Boleh tak orang perempuan dia pakai tudung, lepas tu dia pakai rambut palsu. Konon-konon dia free hair. Boleh dosa. Okey? Sebab apa? Sebab orang tengok jadi fitnah. Orang ingat dia mendedahkan aurat. Okey? Waktu tutup fitnah itu satu daripada kewajipan dalam beragama. Fitnah itu mudarat, ad-dararu yuzalu. Kemudaratan adalah kita elokkan. Dengan syarat bahawa tiada menyapu ia atas yang panjang yang keluar daripada had kepala. Jadi rambut dia keluar daripada kepala, tumbuh sini, atas ni, tarik ke depan, jatuh kat muka, dia basuh kat ujung ni saja. Tak boleh. Tapi kalau tarik ke depan, dia basuh bahagian dalam kepala, boleh. Rambut dia tumbuh dalam kepala, tapi ujung keluar daripada hak kepala, dia basuh ujung ni, tidak sah. Ada ulama kata sah, tapi keluar pada khilaf tadi. Ambil pendapat yang rajih, tidak sah. Basuh biar rambut di atas kepala. Kita sudah ambil rambut, kita sudah basuh kepala, basah habis ni rambut-rambut ni. Boleh tak kita lap? Boleh. Jika kamu lap itu ada kebaikan bagi kamu. Asalnya lap anggota wuduk itu dia khilaful aula. Kenapa? Dia asarul ibadah, kesan ibadah. Tapi kadang-kadang dibenarkan ulama, seperti bersejer habis, basah berjeruk habis. Pakaian dia jadi rosak, jadi patik sawa dan sebagainya. Dan kelima, membasuh 2 kaki serta 2 mata kaki. Waktu tiap-tiap pada tiap-tiap kaki dan bulu kaki dan daging yang tumbuh atas keduanya, atas 2 kaki, seperti bulu 2 tangan dahulu sama saja. Wa arjulakum ilal ka'bain. Juzuk yang terakhir dalam Quran kata, dan basuhlah 2 kaki kamu sampai buku lali. Jadi kaki dulu baru kata ka'bain. Maknanya daripada hujung jari basuh sampai buku lali. Kat tangan Allah kata tidak. Wa aidiyakum idal marafiq. Basuhlah tangan kamu sampai ke siku. Jadi depan ni dulu kita basuh sampai ke siku. Masa basuh kaki, Allah jari-jari dulu sampai ke buku lali. Kalau kita buat terbalik, sah. Contoh orang ambil wuduk, dia bahas siku dulu. Dia bahas siku dulu. Baru basuh tangan. Sah. Tengah ulama kata makruh. Tapi tak berdosa. Atau dia basuh buku lali dulu. Ada orang panggil mata kaki. Kita lama-lama mata kaki.
Kita orang Melayu kata buku lali. Sebab apa dipanggil buku? Sebab dia bonggok. Benda yang bonggok dipanggil berbuku. Nampak? Macam buluh dia serik sampai kat ruah hujung dia berbuku. Tu buku. Buku tu dia tinggi sikit. Berarti panggil benda tu, tulang tu berbuku. Dah apa panggil lali pula? Sebab kalau kita duduk saja kita tengok, jangan klik jadi lali. Buku lali. Nak cari balik kan tengok. Duduk saja tengok. Tapi jangan klik tengok lama jadi lali. Ngantuk tadi. Nampak? Jadi kalau orang payah tidur, tengok buku lali. Jadi macam tadilah, segala bulu kaki apa semua kena basuh, kena sampai air. Tapak kaki, belakang tumit dan sebagainya. Seorang laki-laki dia basuh tak kena belakang tumit. Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. Celaka dua tumit kaki lelaki ini masuk neraka lagi. Maknanya haram perbuatan dia. Tu zaman Nabi, zaman kita bayang. Zaman Nabi tak mengaji, Nabi kata masuk neraka kaki dia. Tu. Zaman tu semua orang dihukum. Zaman kita dibebaskan. Penjenayah. Tak mengaji pula. Lagilah datang kemurkaan Allah. Buat betul-betul. Kita masa basuh kaki, kita tak gonyoh dengan tangan, kita sembur dengan air kuat. Rata tak? Rata sah. Gonyoh dengan kaki sunat. Ambil jari celah, buat celah selak ni sunat pula. Kalau fiqh dia lain. Lepas tu wuduk fiqh dia sah. Tapi wuduk sunnah dia dapat maghfirah. Tu beza. Wuduk fiqh ni sah basuh sekali. Basuh kena saja, tidak gonyoh. Basuh rata saja. Itu wuduk fiqh. Mana nak khabar ibadat awak telah sah. Tapi kalau datang janji-janji kelebihan-kelebihan, awak tak dapat. Waktu wuduk nak dapat kelebihan, wuduk sunnah. Semayang nak dapat kelebihan, semayang yang sunnah. Sebab tu Nabi kata man tawadda'a wa ahsana wudu'a. Barang siapa berwuduk dan dia elokkan cara berwuduk. Kata ulama, makna elok di situ, dia wuduk dia buat belaka sunat. Dia mulakan dengan bismillah, dia basuh tangan, lepas tu dia berkomor, dia masuk air ke hidung, dia basuh muka sampai gurah muhajjalun. Buat semuanya 3 kali apa yang sunat dia buat belaka. Baru Allah ampun dosanya. Dosanya jatuh seperti jatuhnya air ketika dia berwuduk. Itu maksudnya kalau kita basuh sekali je, tidak sunat, buat hak wajib saja, sah saja wuduk, tak dapat keampunan dosa. Jadi nak dapat kelebihan, buat hak sunat-sunat. Sebab kadang-kadang kita nak pandang remeh benda sunat. Sedangkan benda sunat ni benda mengampunkan dosa. Contoh salam. Salam sunat kan wajib tak? Apa dosa? Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani. Tidak ada dua orang Islam berjumpa keduanya lalu berjabat tangan seperti ini. Ghufira lahum ma lam yatafarraqa. Allah ampunkan dosa kedua orang. Selama belum berpisah. Sunat ampun dosa. Nabi kata iza amana imamu fa aminu. Bila imam kata amin, mu kata amin. Fa innahu man wafaqa ta'min al malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Bila imam kata amin, kita kata amin, biar sama. Sunat ke wajib kita kata amin dengan imam? Sunat, ampun dosa. Siapa kata amin sama dengan imam, Allah ampun semua dosa telah lalu. Dosa kita kan banyak dulu. Tengok Gusti spender saja belum. Tahu lagi. Tengok Hindustan pusat jelek. Tak? Dan wajib pada wuduk itu menghilangkan segala cemar-cemar yang menegahkan sampai air kepada segala anggota, melainkan jika adalah menghilangkan dia masyaqqah yang sangat. Dia kata kalau kita nak ambil wuduk, syaratnya mestilah tidak ada suatu benda yang menghalang air kena kulit, melainkan masyaqqah terlalu payah. Berarti kat tu dia ada wajib wuduk itu menghilangkan segala cemar. Wallahu a'lam.
Sebelum kita jawab soalan, dilancarkan pungutan kutipan derma. Petugas akan bangun sekarang menggunakan karung yang berwarna ungu seperti tertera di hadapan untuk tabung imarah Masjid Pulau Ketang kita dan Kementerian Maslahat Qaryah sekitar. Sila bangun sekarang, bergerak untuk memungut derma. Bagi yang nak memberi sumbangan melalui online, apa benda ni, Masjid Pulau Ketang kita menggunakan bank Islam. Nombor akaunnya 1305-3010-017581. Tengok dalam Facebook ada live, type situ maknanya kuliah Maghrib Masjid Pulau Ketang, ada situ nombor akaun bank. Angkat telefon, transfer duit. 10 ya sampai 10 ya, Syria sampai Syria, 1000 sampai 1000. Tak payah bangun, duduk atas katil. Boleh bersedekah dah. Nombor akaun TMB, siapa yang nak cuba bayar api sekali, takut nak dapat cerah kubur. 2208-2558-6404. Tanya kali AJK, berapa AJK? Oh, 2,500 api sebulan. Saya nak bayar sekali. Maka sebulan tu orang guna tu, orang semayang, orang itikaf, orang baca Quran, orang berzikir, orang kuliah, mu dapat atas mu seorang. Pasal sebulan tu mu bayar api. Jadi jutawan segera. Lepas tu baru skin cepat kaya sungguh. Faham? Sambil-sambil kita beri sumbangan derma kepada Masjid Pulau Ketang, kita tengok soalan. Kenapa berbeza pandangan mazhab tentang kahwin campur Abrahamic religion? Ada boleh, tak boleh. Sedangkan Allah firman dalam surah Al-Ma'idah, boleh. Kalau alasan takut anak huru-hara nak pilih agama, kenapa perlu risau? Kan yang benar, kalau tak pasti Allah tak turunkan ayat. Baik. Dia kata boleh campur, kahwin campur agama. Bila pula boleh? Kat mana boleh? Yang dibolehkan ialah berkahwin dengan perempuan-perempuan Bani Israel yang beragama Yahudi dan Nasara, bukan Kristian yang murtad. Faham lagi? Bani Israel, mim Bani Israel, Bani keturunan Israel, keturunan dia. Kalau kita silah, kita usul siapa kepada Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Dan dia zaman Nabi Musa, tok nenek dia itu beriman dengan Nabi Musa, guna kitab Taurat. Anak cucu dia ada lagi sekarang boleh berkahwin. Kalau yang perempuan, yang laki-laki tak boleh. Kerana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', mudah kita nak dakwah isteri yang Nasara tadi kepada agama Islam. Itu maksud dia. Tapi sekarang ni nak jadikan boleh pula lelaki kafir kahwin perempuan Islam. Tak boleh dengan ijma' ulama. Bukan ada khilaf. Okey? Obat titik dalam mata batal atau tidak? Apa hukum guna inhaler? Titik dalam mata tak batal. Mucabuk mata tak batal. Inhaler ini kebanyakan ulama fiqh berkata batal kerana masuk di dalamnya cecair lebih daripada kerongkong yang dikira had batin. Walau bagaimanapun ada beberapa orang ulama mutaakhirin mengatakan tak batal, dimaafkan, bukan sengaja kerana darurah. Kenapa tak batal? Alasan tak masuk ke dalam perut, hanya pergi kepada saraf yang membuka saluran kepada paru-paru. Jadi napasnya jadi lega. Faham? Jadi ada sandarannya. Siapa yang nak ikut pandangan itu, silakan. Bolehkah setiap amalan atau ibadah itu kita niat pahalanya kepada Nabi? Ulama berselisih dalam masalah menghadiahkan pahala amal kepada Nabi. Sebahagian membolehkan, sebahagian tidak membolehkan. Nampak? Jadi bila disebut imam-imam ini kulluhum ala shawab, semuanya atas kebenaran. Yang kita tak ikut, sayang godong kita. Faham lagi? Dia khilaf dalam masalah ni sama dengan khilaf masalah yaqazah. Tak payah berbalah. Ulama ada dua pandangan. Okey? Ada orang bukan Islam dalam perjalanan untuk masuk Islam, lepas tu dalam perjalanan itu dia mati.
apakah hukumnya? Baik. Dia nak masuk Islam. Belum lagi masuk Islam. Kemudian accident. Contohnya, dia nak masuk Islam, dia dengar orang ngajar, dia pun nak masuk Islam. Dia pun pergi jabat agama, litas jalan, langgar dia RZ. RZ baru ambil dia sita, yang pecup mau melanggar, mati dia. Dia melitas jalan nak pergi jabat agama, nak masuk Islam. Okey? Langgar dia RZ, mati. Faham lagi soalan? Okey? Dia begini, kata ulama, jika dia sudah mengisbatkan Allah Tuhan yang sebenar, Nabi itu adalah Rasulullah, maka dia Islam di sisi Allah, tidak di sisi manusia. Maknanya mati tanam kubur orang kafir, tapi di akhirat dia orang beriman. Cuma syahadah itu sebagai bukti. Bila dia bersyahadah, diisytiharkan dia seorang Muslim. Isytihar tu untuk siapa? Bukan untuk Allah, untuk manusia. Supaya manusia bermuamalah secara orang Islam. Kalau tidak diisytiharkan, orang kenal dia kafir, maka orang muamalah dia sebagai orang kafir. Bila dia dah peluk Islam, apa yang ada dalam hati dia isbat ketuhanan Allah, dia isbatkan tentang Rasulullah, maka dia kena isytihar, iklankan. Iklan tu orang panggil syahadah. Nampak? Sebab tu ada orang yang tak dang bersyahadah masuk surga. Ada orang mengucap dua kalimah syahadah masuk neraka. Hati-hati. Sebab tu kalau ada orang ajar syahadah, minta ajar, haram kita tak ajar. Berdosa. Kata, Quran anda di ulama tu tak boleh. Kita orang awam wajib ajar. Bukan dia suruh ajar baca talqin. Suruh syahadah. Faham? Ingat orang kafir mari kat kita, jahil mana pun kita dah boleh elok. Faham? Supaya dia segera kepada Islam. Esok Islam hak rasmi, jabat agama. Khabar dia gini. Kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Biar belak pun tak apa. Kemudian khabar, maknanya aku bersaksi tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad itu Rasulullah. Cukup. Esok kemah jabat agama, perking dan sebagainya. Apakah hukum mencintai seorang wanita di dalam diam? Dia orang mencintai seseorang, apa hukumnya? Dia tengok, kalau kita ni bukan mahram, ulama membenarkan kita menaruh perasaan dengan tujuan nak bernikah. Sebab tu kita, kalau tujuan nak berkahwin, kita boleh menaruh perasaan suka, kasih dan cinta. Lalu dihalalkan dengan tasyrik nikah. Itu maksud dia. Tapi kalau mu diam tak mau, bahan orang. Diam itu rekod dah bahan orang. Pasal dia cinta dalam diam. Lama ada dah cinta dalam diam. 20 tahun lebih dah. Berapa orang dah terlepas kali 19 orang dah. Padang muka. Lepas tu Nabi kata kalau kita suka pada seseorang, pergi beritahu. Jelas. Benda ni. Boleh tak solat sunat berbaring? Kalau kita boleh semayang berdiri, nak semayang duduk, kita boleh berdiri nak semayang duduk. Kalau semayang sunat boleh. Tapi kalau semayang fardu tak boleh. Kerana Nabi wajibkan berdiri. Sholli qa'imah. Semayang wajib berdiri. Maknanya semayang fardu. Tapi kalau semayang sunat, kita boleh berdiri. Kita gagah pemain gym saja nak semayang duduk, boleh. Kita kuat, gagah, tak ada sakit, tak ada pening kepala, tak ada apa, saja nak semayang witir duduk, saja nak semayang ba'diyah isyak lagi duduk, hukumnya harus. Okey? Tapi pahala separuh. Baik dalam hadis, ajrul qa'id nisfu ajril qa'im. Pahala semayang duduk, separuh pahala semayang berdiri. Siapa tu? Bagi orang yang sihat. Tapi kalau kita semayang duduk kerana sakit, semayang sunat, hukumnya pahala penuh. Jadi gini, soalan dia,
Kita nak sembahyang sunat tak mau duduk, nak baring. Ada ulama kata tak boleh. Tak boleh, kena duduk dulu. Faham? Jadi baring ini bagi orang yang tak boleh duduk. Jangan jongak sembahyang baring ni, melainkan kita sakit. Takut pias tutup selalu dengan selimut, marabbuka. Balik awal. Nampak tak? Nak baring-baring ingat. Mari dua orang tu, Assalamualaikum, balik awal. Faham? Boleh tak ganti puasa sunat? Puasa wajib tinggal wajib ganti, puasa sunat tinggal sunat ganti. Tu kaedah dia. Sembahyang wajib ganti, sembahyang sunat ganti. Bahkan kata ulama, amalan-amalan yang selalu kita wirid, kita tinggal, sunat kita ganti. Sama-sama pagi sama kita baca sama pagi-pagi Al-Baqarah 100 ayat. Tertinggal itu sibuk ngak. Nak kita baca lepas so ganti. Boleh. Bolehkah gerak lebih dari 3 kali dalam solat untuk tutup mulut ketika menguap? Tak boleh. Lebih pada 3 kali batal. Nabi kata iza tasa'aba ahadukum falyadha yadahu ala fi fa inna syaitan yadkhulu aw kama qala. Apabila salah seorang kamu menguap, maka letaklah tangannya pada mulutnya. Kerana syaitan nak masuk. Maksudnya bukan syaitan masuk pecah perut kita, tak. Dia masuk, dia menggoda kita. Okey? Jadi bila dah menguap, kata ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i, apa saja perbuatan jangan 3 kali berturut-turut. Bahkan dimaafkan kita membuka lembaran mushaf dalam solat. Jenis solat tengok mushaf. Dia tak ingat ayat, dia tengok mushaf. Jangan 3 kali turut-turut. Kata Imam Nawawi pun sama juga. Jangan kerak. Jadi batal solat. Menggaru, walaupun menggaru itu perlu. Contoh kita tengah sembahyang, sangat-sangat mengganggu kita. Rasa remuk, tekuk ni. Kita garu banyak kali, 3 kali turut-turut, maka hukumnya batal juga. Jadi bila kita menguat takkan kapak gitu. Biasa sekali je tutup. Lepas tu berhenti, nguat pula. Dia tidak berturut-turut, tak batal. Soalan seterusnya. Apakah hukum berwudu dengan basuh tangan dan kaki selang-seli hingga cukup 3 kali? Basuh tangan dan kaki selang-seli. Kanan kiri, hukumnya sah. Dia basuh tangan kanan dulu, basuh tangan kiri, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, sah. Afdal kanan dulu 3 kali. Okey? Ya tak sahnya tangan kanan sekali, kaki kiri sekali. Kanan kiri, kaki kiri sekali. Tu wali awal tu. Soalan seterusnya. Apakah hukum kita campur-campur mazhab dalam solat kita? Kita alim 4 mazhab. Kita ada pandangan-pandangan yang berbeza dalam satu solat. Ada boleh, dibolehkan. Yang tak boleh, tatabu' rukhas. Sengaja ambil mana yang ringan. Jadi dipanggil mempermainkan agama. Kalau alim 4 mazhab, masalahnya kita nak cari di mana alim 4 mazhab. Air mustakmal Syafi'i pun berterabur. Ustaz pun tak lepas lagi air mustakmal. Ngajar wah je tanya air musyamah. Buah ustaz. Nampak tak? Jadi ulama kata mu'alim 4 mazhab. 4 mazhab ni tak lama kalau kita nak alim, dalam 40 tahun ngaji. Alim 4 mazhab. Habis fiqh Syafi'i, fiqh Maliki, fiqh Hanbali, fiqh Hanafi dalam dada dia. Silakan. Sama macam orang baca Quran, dia alim 21 qiraah. 27 imam untuk imam, 14 rawi. Dalam dada dia belaka. Tak ada masalah. Ihdinas siratal mustaqim, baca dengan sing. Tapi satu turutan. Jangan campur pula, menjadi fitnah. Orang belakang subhanallah. Padahal kita baca
Ghairil maghdubi alaihim. Nah, orang belakang. Subhanallah. Sudah huah lebih. Nah, tak kena tepat. Nah. Siapa sini yang alim Pak mazhab? Aku nak selfie dengan dia. Doktor mazhab Syafi'i saja. Betul tak? Mana ada dalam Malaysia ni alim mazhab Syafi'i, satu mazhab. Tak ada. Besar mazhab-mazhab ni. Bukan tak boleh, boleh. Orang tu seorang dia pergi jumpa Imam Hanbali. Dia kata kalau saya tak mau ikut mazhab, nak ikut mazhab saya sendiri. Berapa hadis kena ingat? Mana dia kata tak banyak, 300,000. 300,000 hadis dan sanad. Hadasana, akhbarana, hadasani. Faham tak? An fulan, ibnu fulan, an fulan kena sebut belaka nama 300,000. Ada tak Malaysia 300,000? Ada. Faham? Dunia sekarang ni pun 10,000 hadis. Ulama dunia sekarang. Okey? 10,000 hadis. Dan Imam Hanbali sendiri 400,000 hadis. Nampak? Dan kita tak mau ikut mazhab. Eja nama diri jawi tak lepas. Nampak tak? Bukan tak boleh, boleh tak boleh ikut mazhab. Tapi awak macam imam mazhab. Boleh tak? Tapi jadi masalah. Cumi kat muka tak? Soalan seterusnya. Bernazar bukan bab ibadah dikira tak sah lah. Bukan nazar. Contoh dia kalau menang bola, nak bawa anak bini makan. Itu ibadah. We makan korang ibadah. Dengar baik-baik. Pendapat yang majoriti, tujuan nazar ini nak mendekatkan diri kepada Allah. Kerana itulah kalau kita nak buat benda-benda yang bukan mendekatkan diri pada Allah, tidak dikira nazar. Contoh nazar, kalau maknanya baik sakit ni, dia nak berjalan kaki daripada Pulau Ketang sampai Dengung. Itu bukan nazar. Kerana jalan kaki tak ada faedah. Seorang perempuan pernah bernazar nak jalan kaki di muka orang lain, naik unta, dia nak jalan kaki. Nabi kata Allah tak perlukan perjalanan dia, suruh dia naik unta. Itu ulama faham bahawasanya nazar jangan nazar nak buat jalan kaki, nazar nak buat ibadah. Tapi ibadah yang sunat, ibadah yang wajib tak sah nazar. Dia nazar kalau aku baik sakit ni aku nak nazar nak mayat subuh. Faham lagi? Dah baik sakit pun wajib mayat subuh. Faham? Tak boleh gitu. Nazar benda yang sunat. Okey? Contoh nak makan ke orang. Jadi dia ni nazar, kalau dia dapat satu-satu benda, dia menazar kerana Allah, nak jamu anak bini dia. Silakan. Itu nazar. Kerana apa? Jamu orang makan termasuk anak bini kita adalah amal yang terbaik. Pernah ditanya pada Nabi, ya Rasulullah, ayul amali bil islami khair? Apa amalan terbaik dalam Islam? Tut'imut ta'am. Belanja orang makan, beri orang makan, jamu orang makan. Nabi tak kata orang luar, siapa-siapa. Dah masuk anak kita sendiri. Nah, sebab tu kita bawa anak pergi makan apa semua, bawa bini, boleh pahala. Boleh pahala. Tapi janganlah anak bini kita mau nak orang tek. Dia belanja tak? Anak bini tak mau apa bulat perut. Kuliah panjang, AJK suruh berhenti. Nampak macam aib pengkuliah. Lagu mana? Boleh. Kalau kita nak berhenti, kita tulis berhenti sekejap untuk solat isyak. Nak? Ni dok bangun. Berhenti lah. Orang nak mayang pula. Aib jadi pengkuliah. Biru muka dia. Dia dah cing dah. Biru muka. Nampak tak? Tak? Jadi buat apa-apa biar beradab. Faham lagi? Biar beradab. Adalah. Orang yang tak semayang fardu qada boleh semayang sunat. Pendapat pertama tak boleh. Kena bayar hutang yang wajib dulu. Pendapat yang kedua buat sekaligus. Yang sunat buat, yang fardu buat. Kita boleh cenderung pandangan ini. Nampak? Macam kita bayar hutang orang, yang wajib bayar hutang, yang sunat bayar lebih.
Tak, kita tak bayar hutang, bayar lebih. Marah tak tuan hutang? Kan sunat, kalau kita bayar hutang orang 1,000, kan sunat kita beli buah-buah. Kita nak bayar hutang 1,000 Nak, kita beli buah apple ke 10 riyal atau buah 5 ke 100, faham? Kita bayar ini, bayar hutang awak 1,000 ni. Dan ni benda pula. Ni sunnah Nabi, hadiah. Tapi kalau orang tak bayar 1,000 ke kita, dia beli 5 100. Gua ni. Gitulah. Padahal Allah ahaqu ayyuqadha. Dalam Sahih Bukhari, maka hutang Allah yang wajib itu perlu dijelaskan dahulu. Faham lagi? Soalan seterusnya. Mana ni? Bagaimana kita nak kira jumlah qada yang banyak? Contoh 15 tahun dulu. Anggarkan dengan lebih. Maknanya kita anggap aku qada selama ni lebih dah. Boleh berhenti. Kata ulama. Maknanya kalau tak cukup juga, fa amruhu ila Allah, kata ulama. Serah pada Allah. Allah ni gua ni. Bahkan Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Okey? Ni qada baru 2 hari baca kesapan. Tinggal 40 tahun. Hari qada 2 hari baca kesapan tu. Tu yang ngaruk tu mabuk. Nah, jadi kita lama dah, kita bertahun-tahun dah rasa lebih dah. Silakan, boleh berhenti dah. Dan kalau lebih, kata Ibn Hajar Al-Haythami, jadi sunat. Jadi solat sunat. Saya sekarang banyak terbaca ayat isteri minta cerai tak bau syurga. Boleh ke terangkan? Sebab ramai wanita takut nak kahwin ni. Sebab ayat tu dia kata dia dengar satu ayat, perempuan minta cerai tak bau syurga. Ada ayat Quran itu? Tak ada, tu hadis. Okey, bukan ayat Quran, hadis. Betulkan balik, bukan ayat. Dia hadis. Ayat ni kalam Allah, hadis ni kalam Nabi. Nampak? Nabi kata ayyuma imra'atin sa'ala talaqan min zawjiha min ghairi ba'sin. Mana-mana isteri yang minta talak daripada suaminya, minta cerai tanpa ada keburukan apa-apa, nampak, lam yajid raihatal jannah, tak cium bau syurga. Ada hadis yang lain, fal jannatu haramu 'alaiha, maka syurga itu haram atasnya. Maksudnya perempuan yang minta cerai nak tak bau syurga. Betul lah hadis, bukan ayat. Okey, jangan takut. Dia ada penjelasan dia. Yang macam sokmo kita sebut dah dalam kuliah banyak kali dah. Malam ni nak ubur sekali lagi, biarlah ada orang tanya. Jadi ada 5 perkara besar yang membolehkan minta cerai. Tak masuk dalam hadis ini. Yang pertama, sebab suaminya menyuruh berbuat yang haram. Contoh, suruh minum arak. Contoh. Okey. Yang kedua, sebab suaminya melarang berbuat yang wajib. Suami dia larang pakai tudung, tutup aurat, larang solat. Contoh. Okey. Yang ketiga, suami tak beri nafkah. Kerana dia kehilangan hak dia nafkah. Yang keempat, suami dera, sepak terajang katok dengan besi berdarah-darah apa semua. Yang kelima, dipenjara suami. Okey? Sebab kalau Malaysia ni kebanyakan meminimumkan sekurang-kurang 3 tahun penjara. Jadi ada 5 sebab ini, atau salah satu dia minta cerai tidak berdosa. Bapa minta cerai, laki tak boleh pakai tudung, tidak berdosa. Bapa minta cerai, laki tak mau nafkah, tidak berdosa. Nampak? Bapa minta cerai, raja tuah duduk saja minta cerai pula. Faham lagi? Tu berdosa. Nah, kalau ada salah satu sebab itu. Ada soalan lisan tak? Ada tutup kedai tak? Kalau orang tanya kita, esok nak puasa tak? Orang tanya kita, esok pula puasa tak? Lepas tu kita jawab, nak puasa esok. Kita kira niat tak? Kalau ada dalam hati nak berpuasa esok hari, kalau kata nak puasa saja tapi tak ada lintasan dalam hati, tak boleh. Sebab tu bila kita bangun bersahur, ada ulama kata tidak dikira niat. Melainkan ada dalam hati supaya esok tahan berpuasa, maka dikira niat. Takat makan saja, bangun makan, ramai orang makan tak puasa. Kerana ramai rekod bangun sahur puasa tak. Nampak?
Sebab ada orang kata kalau makan sahur kira niat puasa. Dah ulama detail lagi. Bangun makan sahur dikira niat puasa tu ialah ada dalam hatinya ialah supaya esok bila makan boleh tahan kita tak makan esok kerana nak berpuasa. Baru dikira bersahur itu niat. Nampak lagi? Jadi kata esok nak puasa tak? Nak. Ada gak nak saja dalam hati, tidak ada pun nak puasa esok hari. Kalau ada nak di mulut dalam hati memang esok aku nak puasa. Nah, maka boleh dikirakan niat. Lagi soalan? Ya. Waalaikumsalam. Dia sunat menerima pemberian, bukan wajib. Okey? Melainkan jika kita menolak pemberian menyebabkan berlakunya kemarahan daripada ibu bapa, sahabat handai, menyakitkan hati, maka kita kena terima. Tetapi kalau syarak tak membenarkan kita terima, maka didulukan hukum syarak. Contoh benda yang haram. Yang bagi itu keluarga. Okey, kita tak terima, maka kena dulukan hukum syarak, tak boleh terima. Tapi kalau benda itu bukan haram, cuma kita tak perlu pun benda itu, kita tak terima menyebabkan marah bapa kita, marah mak kita, hukumnya wajib terima. Okey? Tengok siapa yang memberi, tengok keadaan barang, apa yang diberi. Sebab tu kalau tidak ada masalah, sunat kita menerima. Kerana dia menerima itu menyebabkan hati orang suka. Lepas tu tahadau, tahabu. Selalulah kita saling memberi hadiah, kamu akan jadi saling berkasih sayang sesama kamu. Lagi soalan? Untuk orang solat duduk waktu sakit, dia boleh berdiri dengan rokok. Tapi kita jangan sujud. Jadi macam mana apa cara daripada rokok tu nak ke sujud tu? Pada orang kata lepas pada rokok tu bila dia duduk, takut bertambah rukun. Dia turun sujud je. Dia tak boleh sujud. Apa yang boleh? Duduk boleh tak? Berdiri dengan rokok. Berdiri dengan rokok saja boleh. Maka dia rokok, dia sujud dalam keadaan berdiri dengan isyarat. Rokok biasa ke rokok atas kerusi? Rokok biasa. Boleh tak duduk atas kerusi? Dia boleh duduk kerusi lah. Tak boleh duduk. Duduk boleh, cuma untuk sujud je. Sujud saja. Okey, bila dia nak sujud, dia turun duduk di bawah. Duduk bawah. Sujud kat mana tak boleh? Sampai dahi ke bumi. Sebab dia sakit kaki contoh. Kaki sakit, dia tak boleh nak dahi tak boleh nak ke niat. Okey, dia duduk dan ditundukkan dahi ini. Sekadar mana sampai saja. Wajib begitu. Kerana itu dia mampu buat. Lepas tu untuk kursi pula, kalau orang sembahyang duduk lah. Kalau berdiri, sama sah dengan jemaah lain ataupun kursi yang sama sah dengan jemaah lain? Orang yang sembahyang atas kerusi ada dua keadaan. Pertama, dia semua duduk di kerusi dari takbir sampai salam. Yang kedua, ada masanya dia bangun dari kerusi. Okey. Kalau dia daripada awal sampai akhir duduk atas kerusi, tidak bangun dah, maka kaki belakang kerusi sama dengan tumit orang di sebelah. Kalau dia ada masa duduk atas kerusi, separuh lagi dia berdiri, maka hendaklah kaki kerusi yang hadapan sama dengan tumit orang yang di sebelah. Ingatlah tu, kaki kursi belakang, kaki kursi depan. Okey, ulang balik. Kalau semua dia duduk atas kerusi tak bangun dah, maka kaki kursi hadapan, kaki kursi belakang sama baris dengan tumit orang sebelah. Kalau dia separuh duduk atas kerusi, separuh dia akan bangun, hendaklah kaki kursi hadapan sama dengan tumit orang sebelah. Nampak lagi? Lagi soalan? Dia berdiri. Dia berdiri. Masa nak rokok sujud dia duduk atas kursi. Dia boleh berdiri. Kaki kursi depan sama dengan tumit orang sebelah. Tapi ada kalau dia buat kursi belakang sama tumit jadi kan? Jadi tak betul lah sah. Kuranglah fadilat. Lagi soalan? Kalau kita dah bunyi nazam untuk puasa. Kalau kita dah bernazam untuk puasa,
Puasa wajib tak boleh berhenti makan. Boleh, puasa sunat boleh. Tak boleh, puasa wajib tak boleh. Puasa sunat nak terus atau nak batal. Kalau dia tak tak berasa hati, teruskan puasa sunat. Kalau takut dia tak senang hati, kita berbuka. Faham? Puasa wajib tak boleh. Puasa qada, puasa Ramadan, puasa nazar tu puasa wajib tak boleh. Solat sunat wudu. Lepas ambil wudu, kena sembahyang juga tengok sembahyang selalu afdal. Kita ambil wudu je masuk, kita sembahyang tadi. Jadi tapi lebih afdal kita buat segera. Lagi soalan. Lepas tu solat sunat wudu tadi dengan solat sunat tahiyat masjid. Lebih afdal bila dah masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid solat tahiyat masjid. Baru solat sunat wudu. Lepas tu solat sunat wudu. Okey, kerana solat tahiyat masjid afdal dulu sebelum kita duduk. Jadi ulama fiqh dikira duduk dah dalam sembahyang. Soalan terakhir. Baik. Kaitan dengan haiwan ternakan. Macam ayam tu masuk dalam kawasan rumah kan Ustaz kan? Lepas tu bila kita tanya tuan punya apa, tak ada orang mengaku. Jadi boleh tak haiwan tu kita ambil kita buang ke apa, cuma sembelih bagi ke orang ke? Dia haiwan ni kalau tidak ada tuan, dia kira binatang liar. Bila binatang liar, mu ambil gemuk, sembelih makan. Dia kalau ada tuang atau kita ragui, ada tuang berkali tak boleh. Kalau memang sahih tak ada tuang, binatang dia. Binatang dia siapa-siapa tangkap dapat kat dia. Jadi bila kerana makan ulama benar, apatah lagi kita cakap ribuan lautan masa ada kerok lama. Faham? Dibolehkan. Kita dah tanya orang semua kan? Nak ngaku dah lama dah, kita kan selama. Ayam tu bukan tu skandal. Wallahu a'lam. Terima kasih pada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'ni wa 'allamtana 'allimna bima yanfa'una. Rabbana atina 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.